Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Imam Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT pada malam pagi ini dapat kita sesama berikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca sikit daripada kitab yang dikarang oleh Said Sabiq, Fiqhus Sunnah, dan kita nak tengok jilid kedua malam ini. Cerita berkaitan dengan masjid, cerita berkaitan dengan masjid. Pasal hari ini alhamdulillah kita tengok masyarakat tidaklah sebagaimana dulu, ya. Dari segi hubungan masyarakat dengan masjid, hari ini tidak sebagaimana dahulu. Hari ini lebih baik, walaupun masih lagi belum, kalau kita tengok sampai seperti mana yang orang idam-idamkan Masjidil Haram. Sebenarnya Masjidil Haram ni pasal orang memang bayar untuk pergi ke situ, ya? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kerana orang memang ambil tiket untuk pergi Masjidil Haram, dan orang pun duduk keliling Masjidil Haram saja, ya? Selain daripada kerana memang Allah janjikan masjid itu akan sentiasa dimakmurkan. Tetapi Masjidil Haram itu kita tak boleh jadikan perbandingan. Kalau tuan-tuan pergi sekeliling Masjidil Haram pun sebenarnya lebih kurang Masjid Sungai Buloh juga, ya. Tuan pergi sekitar Masjidil Haram, masjid-masjid yang berdekatan dengan Masjidil Haram, lebih kurang Masjid Sungai Buloh jugalah. Mana 3 saf, 4 saf, jaranglah masjid penuh sebagaimana Masjidil Haram. Tetapi Masjidil Haram ini istimewa, kerana pertama sekali dalam hadis Nabi SAW pun, Nabi SAW sebut, kata Rasul SAW, salatun fi Masjidil Haram mi'atu alfi salatin. Solat di Masjidil Haram 1000 kali ganda daripada solat di tempat lain. Wa salatun fi masjidi alfu salatin. Solat di masjid aku 1000 ganda pula daripada masjid lain. Masjidil Haram 100,000, Masjid Nabi 1000. Wa fi Baitil Maqdisi 500 salatin. Dan di Masjidil Aqsa 50 ataupun 500 kali ganda daripada solat di tempat lain. Dalam hadis Ummu Salamah 1000 kali ganda juga. Kalau tuan-tuan pergi Masjidil Aqsa, dia pakai hadis Ummu Salamah, dia tak pakai hadis Jabir, ya. Tuan-tuan pergi Masjidil Aqsa,
dia pakai hadis Ummu Salamah bahawa solat di Masjid Aqsa 1000 kali ganda juga. Jadi yang itu tak apalah. Yang pentingnya kita nak beritahu bahawa Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa yang ini ni dia special. Begitu juga Masjidil Quba. Ini istimewa kerana ada kelebihan-kelebihan khusus yang Nabi SAW bagi. Jadi kita tak boleh jadikan perbandingan. Ya, kita tak bolehlah bandingkan Masjid Sungai Buloh dengan Masjidil Aqsa. Bawa tenang, jauh lagi. Ya, cuma dari segi pengimarahan itu cerita lain. Kita cerita dulu hari ini realitinya. Sebab itu Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa ini satu ataupun masjid-masjid yang istimewa, yang diberikan fadilat khusus oleh Nabi SAW. Sebab itu kata Rasul SAW, la tashuddur rihalu illa ila salasatil masajid, al masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa. Kata Nabi SAW, jangan kamu banyak pergi melainkan 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Itu elok, ulang alik, bagus. Lagi, Masjid hadha, kata Nabi SAW, masjid aku ni. Dan satu lagi, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni kenapa nama Masjidil Aqsa? Kerana dia paling jauh. Al-Aqsa, mana yang jauh daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram wa Masjid hadha wa Masjidil Aqsa, gitu. Faham? Jadi tuan-tuan, Masjidil Aqsa ataupun Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini ada fadilat khusus, kelebihan khusus. Solat di Masjid Sungai Buloh sama dengan solat Masjid Paijaras, tak ada beza. Faham? Tak ada beza. Solat di Masjid Sungai Buloh sama dengan Masjid Putrajaya walaupun besar kat sana, tak ada beza. Ya, sebab itu tuan-tuan, keistimewaan hanya kepada 3 masjid ini. Jadi tentulah kita kalau boleh nak begitu. Ya, hatta Masjid Aqsa pun sebenarnya tidak penuh solat. Ya, pertama mungkin kekangan undang-undang di sana yang tidak membenarkan orang ramai yang duduk di sekeliling Masjid Aqsa itu datang. Kalaupun boleh, barangkali daripada kalangan orang-orang tua. Kalau daripada kalangan orang muda, maka banyaknya dihalang. Apatah lagi yang luar daripada masjid ataupun yang duduk di Baitul Maqdis. Yang luar daripada duduk di Baitul Maqdis juga tak dibenarkan masuk. Jadi menyebabkan tak ramai jugalah masjid tu. Itu antara punca dia. Selain ada juga orang macam kita, memang dia tak nak pergi masjid walaupun Masjidil Aqsa. Tuan-tuan ni, walaupun Masjidil Aqsa, walaupun Masjidil Haram, walaupun Masjidil Haram. Sebab itu kadang-kadang kalau saya tanya orang Mekah ni, "Anta lish ma tusalli fil haram?" Kan? Tanya dengan dia, "Kau kenapa tak sembahyang kat haram?" "Khalli ala zair." Dia kata, "Biarlah pada orang-orang yang datang." Kan? Yang sebenarnya dia pun memang tak sembahyang pun. Kan? Masjidil Haram pun tak sembahyang, dia sembahyanglah kat mana-mana. Jadi mungkin boleh jadi juga dia nak bagi peluang pada orang lain yang datang sekali-sekala ke Masjidil Haram. Sebab itu tuan-tuan, masjid yang istimewa ni 3 masjid. Adapun lain daripada masjid-masjid ini, maka fadilatnya sama. Masjid Quba itu special kerana Nabi SAW sebut, "Man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umratin." Siapa yang pergi ke Masjid Quba dalam keadaan dia berwuduk di rumahnya, kemudian solatlah apa-apa solat, maka dia dapat pahala sebagaimana mengerjakan umrah. Itu istimewa Masjid Quba saja. Ini adalah fadilat sikit. Adapun Masjid Sungai Buloh, maka tidak ada apa-apa fadilat, melainkan yang disebut oleh Nabi SAW, ya, salatul jamaah khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. Nabi SAW sebut, solat
berjemaah lebih baik daripada solat sendirian 27 kali ganda. Jadi tuan-tuan dapatlah yang tu 27. Ya, 1000 tak dapat, 100,000 pun tak ada harapan, 500 pun tak ada harapan. Menyamai umrah pun tidak. Tetapi ya, itu bukanlah maknanya nak suruh kita semua pakat pergi sembahyang di Mekah saja, tidak. Cuma kita nak menyebutkan tentang kelebihan masjid yang itu. Ya, kelebihan masjid yang kita sebutkan tadi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi. Adapun masjid kita tuan-tuan, ya, dia berbalik kepada matlamat masjid itu sendiri. Ya, ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, yang mula-mula dibina oleh Nabi SAW adalah masjid. Sebab itu Allah rakam dalam Al-Quran surah Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibina di atas dasar takwa pada hari mula-mula itu adalah yang lebih utama engkau solat di dalam. Allah nak beri isyarat bahawa masjid yang mula-mula, min awwali yaumin, yang hari pertama dia dibina, itu merujuk kata para ulama tafsir Masjidul Quba. Artinya apa? 2 minggu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya, disebutkan baginda bertolak pada 1 Rabiul Awal dan sampai pada 8 hari bulan Rabiul Awal di Quba, lebih kurang 1 minggu. Kemudian Nabi SAW mengambil masa lebih kurang 4 hari. 4 hari Rasulullah SAW di Masjid Quba, di kawasan Quba baginda membina sebuah masjid. Barulah pada hari Jumaat itu Nabi SAW masuk ke Masjidin Nabawi, ataupun di kawasan yang dipanggil Wastul Madinah ataupun Center of Madinah. Artinya apa tuan-tuan? Isyarat yang Allah nak bagi pada ayat tersebut ialah bahawa ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, benda yang pertama Nabi bina adalah masjid. Menunjukkan bahawa masjid adalah jantung kepada kehidupan masyarakat. Masjid. Sebab itu kalau kita lihat, sebelum zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, masjid dia multifunction. Termasuklah dijatuhkan hukuman di dalam masjid, termasuklah tempat berkumpul tentera-tentera di dalam masjid, termasuklah tempat bermusafir. Cuma pada zaman Sayyidina Umar ni, dia kira-kira kalau kita punya bahasa hari ni, bapak kemodenan lah, bapak kemodenan. Kerana Sayyidina Umar dia menyusun pentadbiran. Dia adakannya mahkamah, dia adakannya penjara, dia adakannya pusat pentadbiran pada zaman Sayyidina Umar. Tapi sebelum itu, daripada zaman Nabi sehinggalah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruhnya di dalam masjid. Peristiwa Nabi SAW, ya, ataupun peristiwa tawanan perang yang ditahan di dalam Masjidin Nabawi, diikat di tiang masjid. Tawanan ini diikat supaya jangan lari lah, kalau tidak lari dia. Ya, disebutkan dalam riwayat setiap hari diberikan makan, dilayan dengan baik walaupun dia tahanan. Dan mereka melihat bagaimana orang Islam datang ke masjid untuk solat, bagaimana orang Islam belajar di masjid, bagaimana orang Islam memuliakan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka yang ditahan di masjid itu, mereka melafazkan syahadah, beriman kepada Allah. Ini zaman Nabi SAW. Ya, ini zaman Rasul SAW. Sebab itu tuan-tuan, kita nak fahamkan pertama bahawa masjid adalah sesuatu yang sangat pokok dalam agama atau dalam kehidupan kita umat Islam. Ya, masjid satu yang sangat pokok. Kerana itu Nabi SAW membina masjid walaupun rumah baginda belum ada lagi.
Baginda tak ada rumah sampai Madinah. Ketika mana unta baginda memasuki Madinah, bertolak daripada Quba untuk masuk ke tengah-tengah Madinah yang hari ini Masjid Nabawi, ketua-ketua kabilah ni berhimpun. Semuanya pakat nak tarik unta Nabi SAW untuk Nabi SAW bertamu di rumah mereka. Ketika itu Nabi SAW beritahu kepada mereka, da'ha fa innaha ma'mura. Tinggalkan unta-unta tu, lepaskan talinya, biarkan. Unta itu telah diperintah oleh Allah Ta'ala. Dia tahulah kat mana nak parking. Tak payahlah kalian nak sibuk tarik ni kabilah ni kabilah ni, kabilah ni. Kalau kita hari ni kira macam orang politik lah. Semua orang politik pakat kumpul. Kan? Marilah tarik ke aku, marilah tarik ke aku. Pasal semua nak ambil mileage, lagi-lagi nak pilihan raya. Sungguh. Sebab itu zaman itu tuan-tuan, semua nak pakai nak ambil mileage. Bahasa hari ni lah, supaya tuan-tuan senang faham. Semua pakai nak tarik unta Nabi, nak tamukan Nabi SAW di rumah mereka. Nabi tu kok da'ha, tinggal. Fa innaha ma'mura. Unta ni akan jalan sendiri, dia tahulah nak berhenti di mana. Maka unta tu pun teruslah berjalan tuan-tuan sampai dia berhenti di kawasan Masjid Nabawi hari ini. Ya. Kemudian unta itu duduk. Kata Nabi SAW, huna al-manzil insyaAllah. Di sinilah insyaAllah tempat tinggalnya. Tapi ketika itu masih lagi dikerumun. Ya. Orang-orang kabilah-kabilah ni, ketua-ketua kabilah ni masih lagi berkerumun Nabi. Datang Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Jadi unta Nabi SAW tu yang bawa Nabi, dan unta yang bawa barang-barang Nabi SAW. Dia pun mengangkat barang-barang Nabi SAW bawa ke rumah dia. Nabi masih lagi dikerumun oleh kabilah-kabilah ni. Semua pakat tarik Nabi SAW. Dan Nabi tahu, ini kalau aku pergi ke orang ni, nanti dia akan rasa dia lebih. Kalau aku pergi ke kabilah ni rasa lebih. Ini tak jadi. Nanti ini merosakkan nanti matlamat Nabi SAW untuk menyatukan orang-orang Madinah. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'arihlihi. Orang kena ikut barang dia kat mana. Orang pakat ajak Nabi SAW. Semua pakat tarik Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari diangkat barang Nabi. Itu cerdik Abu Ayyub. Akhirnya kata Nabi SAW, al-mar'u ma'arihlihi. Orang kena ikut barangnya di mana. Barang Nabi SAW di mana? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya disebut dalam riwayat Nabi SAW duduk setahun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab itu lain kali tuan-tuan macam itu. Kalau orang besar-besar datang, pedulikanlah orang kerumun. Ambil selipar dia bawa balik. Jadi kejap lagi, kalau dia cari selipar, dia akan datang rumah kita. Kira-kira gitulah. Cuma tuan-tuan tak usah buat kerja gitu. Maknanya tuan-tuan nak beritahu, Nabi SAW, sebelum Nabi nak buat rumah, sebelum Nabi nak fikir di mana rumah baginda, Nabi SAW bina masjid dulu. Sebab itu kita kata pertama, masjid adalah jantung dalam masyarakat. Ini kita kena faham. Fahamkan konsep masjid itu sendiri. Masjid tempat semayang itu tak usah bincang dah, kerana Allah Ta'ala sendiri sebut, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang sibuk menyucikan jiwanya. Memang itu tempat masjid. Itu memang tujuan masjid, matlamat. Yang itu tak usah bincang. Macam kita lah masjid, tuan-tuan tengok dah ada rupa masjid. Ada pula orang datang, saya ingat nak bagi nampak masjid sikit lah. Nak nampak masjid apa ke bendanya, memang masjid dah kan. Apa selama ni nampak apa benda? Takkan nampak pasar raya pula. Ini miskonsep. Masjid memang tempat ibadah. Nama pun masjid. Nama pun masjid. Kalau dalam bahasa Arab, masjid artinya tempat sujud. Ya, masjid maknanya tempat sujud. Mana-mana pun tempat sujud. Di mana-mana pun boleh jadi tempat sujud. Kalau ikut aras bahasa lah. Laras bahasa, masjid maksudnya tempat sujud. Kalau kita nak kira dari segi bahasa. Sebab itu tuan-tuan, itu tak usah bincang dah. Hari ini kita nak melihat kepada falsafah, tujuan, matlamat. Sebab itu Rasulullah SAW, mengapa baginda bina masjid dulu? Mengapa baginda Rasulullah SAW bina masjid dulu? Supaya Nabi nak beri isyarat. Bahkan hari ini tuan-tuan,
Siapa yang datang ke Madinah digalakkan untuk pergi ke Masjid Nabawi, untuk datang ke Masjid Quba. Walaupun dari segi fadilatnya itu di Masjid Quba, maka kita diberikan ganjaran pahala sebagaimana melaksanakan umrah. Tetapi lebih daripada itu, galakan itu supaya orang datang melihat inilah dia masjid. Galakan, tuan-tuan. Macam kita lah, lepas ceramah ada makan. Bang, ada makan tak sini? Tak ada. Kau bantu. Tuan-tuan, makan tu kan untuk makan. Itu galakan saja. Supaya matlamatnya orang datang ke masjid, orang duduklah dengan ceramah, menuntut ilmu, dapat membina kepahaman. Itu tujuan dia. Makan itu bukan matlamat. Sebab itu bila Nabi SAW suruh pergi ke Masjid Quba, kata Nabi SAW dapat pahala macam umrah. Bukan buat umrah pun, yang tak ada kerja pula. Saya memang pergi Mekah, Ustaz, saya tak buat umrah. Saya pergi Masjid Quba 7 kali. Okey tu, dah dapat umrah 7 kali. Tak, ini salah faham. Artinya Nabi SAW nak memberikan galakan supaya orang datang. Datanglah. Kenapa? Kerana di situ ada makna yang besar kepada kita umat Islam. Sebab itu ziarah Quba itu bukan sekadar ziarah masjidnya, bukan sekadar solat di dalamnya. Kerana fadilat ni pun belum tahu lagi. Tuan-tuan yang solat tadi fadilatnya dapat? Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Yang kita solat tadi fadilatnya dapat ke? Belum tahu lagi bang. Belum tahu lagi. Kita duk mengira 27, pagi tadi 27, ai bawa bertenang. Belum tahu lagi. Itu sisi Allah Ta'ala. Bukan kerja kita nak mengira yang itu. Sama lah orang pergi ke Mekah, gandaan pahala 100,000 kali ganda. Adakah kerja dia pergi mengira pula? Hari ni subuh masjid, 500,000. Besok 1 juta. Hari ni ada semayang tahajud pula. Itu dipanggil sebagai motivasi, galakan. Allah suruh kita pergi, datang. Kenapa? Masjid Quba ini masjid yang mula-mula Nabi bina. Nabi angkat dengan batu, Nabi SAW angkat dengan bahu baginda sendiri. Sehingga sahabat datang, ya Rasulullah, ulurkan batu itu kepada aku. Kata Nabi SAW, tidak, engkau angkat saja batu yang lain. Betapa Nabi SAW nak berikan gambaran bersungguhnya. Aku sendiri yang mengangkat. Ini masjid aku sendiri yang bina. Tujuannya apa? Supaya di masjid itu dapat menghimpunkan umat manusia. Itu matlamat dia. Bukan sekadar untuk solat. Solat itu memang dah fungsi masjid. Itu memang tujuan dia. Bahkan kalau tidak solat di masjid pun tetap solat. Di mana-mana pun tetap solat. Kerana untuk solat dia tidak sebagaimana tuan-tuan mengerjakan haji atau umrah. Dia terlibat dengan tempat tertentu. Kita tak boleh. Tuan-tuan tak ada kerja pula, pergi tawaf dekat sini, relax, pergi sa'i pula. Dah, saya umrah dekat Sungai Buloh je. Tak boleh. Dia ada tempat tertentu. Tapi solat dia tidak ada tempat tertentu. Solat saja di mana-mana. Ya, solat saja di mana-mana. Cuma kenapa Nabi SAW bina masjid? Kenapa? Sebab itu kita nak faham. Jadi yang pertama, kita nak sebut bahawa masjid adalah jantung bagi umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, kita umat Islam, orang Islam kena sentiasa ada rasa hubungan dengan rumah Allah. Kita kena ada hubungan. Tak kira lah masjid mana tuan-tuan nak pergi, ikut sukalah. Kalau ikut fadilatnya tuan-tuan, yang paling bagus solat di masjid yang paling ramai. Kira-kira tuan-tuan tadi ramai lah tu 3 soft, 3 soft ke 4 soft. Kira-kira ramai lah tu. Daripada 4 orang, ramai lagi 4 soft.
Tu solat masjid yang paling utama untuk kita solat, yang paling ramai jemaahnya. Tapi ada orang tanya juga dia tu, Ustaz, kalau macam itu semua orang keluar daripada masjid dia, memanglah tempat tu je ramai, tempat lain tak ramai. Makanya ramai kalah di tempat kita, supaya orang tak keluar. Cuma tuan-tuan, bila kita sebut masjid, supaya orang ada hubungan dengan masjid, kita mesti ada hubungan dengan masjid, kehidupan kita. Bukan kehidupan harian saja, bukan soal masa saja, apa saja. Dari segi apa nama kita panggil, harta, masa, bahkan diri kita sendiri, tubuh badan kita, semuanya mesti dihubungkan dengan masjid. Yes. Sebab itu tuan-tuan tengok bagaimana galakan-galakan Nabi SAW, sehingga dalam hadis fadail dipanggil, hadis fadail dipanggil, tentang bagaimana Nabi SAW nak arahkan supaya bakar saja rumah orang yang tak ke masjid. Tapi tuan-tuan kena ingat, itu hadis fadail dipanggil. Jangan tuan-tuan buat hukum pula, dah ramai pergi bakar, hari-hari terbakar, dah bomba sini tak ada kerja, apa hal ni terbakar ni? Ni tak pergi masjid, kata dia. Bawa tenang. Itu hadis fadail. Dan hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW nak beri galakan, bukan suruh bakar betul. Nabi SAW nak beritahu betapa masjid mesti diwujudkan. Bahkan kalau kita lihat dari segi hukumnya, satu-satu tempat yang masjidnya tidak hidup, dia boleh jadi berdosa. Kalau tidak dihidupkan solat berjemaah, kerana masjid tu solat di dalamnya, maka berdosa tempat tersebut. Tuan-tuan boleh buka kitab, antaranya kitab mazhab Syafi'i, kitab-kitab yang senang-senang je lah nak baca pun ada ditulis. Sebab itu menghubungkan jiwa kita dengan masjid. Saya selalu bawa analogi begini, kita orang Melayu ni jenis ada rumah pusaka, kan? Rumah pusaka, biasa rumah pusaka ni memang salah seorang je lah yang akan milik biasanya. Tak kira lah bagi pada adik ke, bagi pada abang ke, bagi pada kakak. Tetapi dari segi konsepnya, semua orang boleh duduk rumah pusaka, semua orang boleh datang. Betul tak? Kan? Walaupun rumah tu adik kita punya, siapa-siapa boleh datang, sama ada dia duduk ataupun orang tak duduk. Kalau orang tak duduk pun sama juga, rumah tu kekal untuk adik itu, pasal dah milik dia. Tetapi siapa-siapa boleh datang untuk menginap di situ. Nak balik kampung, nak duduk rumah pusaka, boleh. Soalan dia tuan-tuan, kadang-kadang kita balik ke kampung, kita tengok rumah kita berterabur, rumah pusaka ni, dengan sampahnya, dengan apa nama ni dia panggil, daun-daun keringnya, dengan kotornya, barangkali hujan sebagainya. Kenapa bila kita balik ke rumah tu kita bersihkan, pasu bunga yang jatuh kita angkat, daun-daun kering kita sapu keluar, abuk-abuk kita bersihkan? Kenapa? Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Makcik, kenapa? Soalannya kenapa? Sedangkan bukan rumah kita, rumah pusaka saja. Sekarang rumah itu pun dah dimilik oleh adik kita misalnya. Tapi kenapa kita bersihkan? Kenapa kita angkat pasu-pasu yang tumbang tadi misalnya? Sebab itu tuan-tuan, jawapan dia simple je. Sebab walaupun rumah tu kita tidak milik, tapi rumah tu ada nostalgia untuk kita. Betul tak? Dulu kecil-kecil, dekat tempat pasu bunga jatuh itulah kita main, berlari-lari dekat sana. Ayah kita, mak kita ada dekat situ. Di rumah kita, kita bersihkan. Kenapa? Kerana tengiang-ngiang kita terlihat-lihat mak ayah kita di mana ketika tu, adik-beradik. Suasana masa kita membesar dulu, dia panggil apa? Nostalgia. Makanya orang bersihkan. Betul tak? Artinya apa tuan-tuan? Wujud hubungan kita dengan rumah tadi, kan? Hari ni bila masjid masuk babi, semua kecoh,
Semua tukang buat komentar. Apa masjid tu jawatan kuasa saja ke yang punya? Tuan-tuan, faham ke tidak? Masjid tu jawatan kuasa punya saja ke? Apa kita tak ada hubungan ke dengan masjid tu? Ini masalah kita hari ni. Kita tak ada hubungan dengan masjid. Kalau masjid tu dirompak, masjid kena rompak, tu je lah. Namun dia yang cemas, namun dia yang memikirkan, tak ada. Apa-apa yang berlaku di masjid, lampu padam dan sebagainya, paling kuat dia sekadar tengok padam lampu, tu je. Jawapan dia mudah saja, tuan-tuan. Sebab itu saya bagi analogi rumah pusaka tadi. Sedangkan tu rumah pusaka, kenapa kita membersihkan? Kerana hubungan yang kuat antara kita dengan rumah tadi. Jadi kita mudah saja. Hari ini tuan-tuan dengan masjid ada hubungan atau tidak? Orang Sungai Buloh faham ke tidak? Kita ada hubungan atau tidak dengan masjid? Tuan-tuan, saya satu kali tu ceramah di satu negeri lah, saya tak sebut, nanti kan tuan-tuan tahu pula dia dekat Pahang. Tuan-tuan, satu masjid ni, masjid lama, ceramah tu dalam kampung, kuliah subuh. Jadi kawasan ni memang bukan hutan lah, tapi kawasan dalam kampung. Sungai Buloh ni lah, kampung pun dah tak ada pokok. Ini penuh dengan pokok. Jadi surau-surau lama, dia tak ada tingkap nakor je. Dia punya grill pun pakai besi apa tu saja. Bukan grill, pakai besi biasa yang orang dulu tutup tingkap. Jadi maknanya buka tingkap tu, angin tu memang masuk lah, tak perlu aircon. Masjid-masjid lama dulu penuh dengan tiang. Ni masjid atas, tiang kayu ni. Tempat saya ceramah ni pun ada tiang. Dan semua tiang tu ada kipas. Oleh kerana pagi tu bangkali ramai orang pasal ada jamuan makan kot, agaknya lah. Penuh masjid hari tu, tuan-tuan, pagi tu penuh sampai ke hujung. Baik laki-laki baik perempuan. Jadi tuan kuasa masjid terpaksa buka kipas. Sekuat-kuatnya buka, semua sekali. Termasuk kipas yang di depan saya. Dia bunyi masuk terus ke lagi 5 minit? Siapa nak jawab? 10 minit. Dia lain-lain tempat, lain setting dia. Ada 10 minit, ada 5 minit. Jadi tuan-tuan, semua kipas dibuka, bukan main laju lagi. Walaupun paginya sejuk sedap, buka kipas lagi. Tak apalah, mungkin orang ramai. Tapi yang peliknya, kipas depan saya pun dibuka juga. Kipas tu betul-betul hala pada saya, sekuat-kuatnya, tapi angin pun tak ada. Pasal apa, tuan-tuan? Kipas tu ada besi, bilah dia tak ada. Tuan-tuan bayang berapa punya laju kipas tu pusing, angin pun tak ada. Tapi dia jadi kacau pada kita. Kita ceramah tengok kipas, ceramah tengok kipas. Dalam hati kata, celaka je ketua kuasa masjid ni. Dah tahu kipas tak ada bilah pun dia buka juga. Pusing saja je kipas tu, tuan-tuan. Saya nak bagi cerita, tuan-tuan, bagaimana hubungan kita dengan masjid. Hubungan tu. Kita berhenti azan dulu. Mana? Kita berhenti azan. Jadi tuan-tuan, kita bagi laluan kepada azan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini. Macam kat TV lah pula.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والشرف ودرجة العالية وابعث مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد أشهد أن لا إله إلا الله. Sambung balik tuan-tuan. Sikit nak kongsikan tuan-tuan ni. Bila azan tu tuan-tuan, kita lepas daripada azan tu, jangan lupa baca doa. Ya. Kerana dalam doa lepas azan tu ada doa dia panggil wasilah. Ya. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, nukilkan daripada Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan wasilah untuk Nabi SAW, maka layak untuknya mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat besok. Tuan-tuan tak mesti nak kena pakai kepiah, nak kena pakai jubah macam saya, ada rida pula. Tak. Untuk nak dapatkan syafaat Nabi. Sebab itu Nabi SAW pesankan, mendoakan wasilah untuk aku, maka layak untuk dia mendapat syafaat. Sebab itu sekarang bagus sikit, Selangor kebanyakan masjid surau berhenti untuk azan. Tapi ada setengah-setengah tu masih tak nak berhenti juga. Ya, bagitulah dengan tok guru kita supaya berhenti kejap. Ya, tok guru pun sempatlah ambil nafas sikit. Kalau ada air boleh minum air. Kira-kira lah. Kalau ada air, tapi air tak ada, tak apalah. Tak apa tuan-tuan, ni tak ada kena-mena dengan hari ni. Bawa bertenang. Tapi kalau tuan-tuan nak siapkan juga, bawa kopi datang sini. Ya. Sebab itu selepas azan tu kena ada doa. Orang tak berdoa masuk konsep tuan-tuan, jangan risau. Tak ada orang tiba-tiba masuk konsep Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Tak ada. Orang akan tunggu azan. Bila azan, orang akan berdoa. Sebab itu dalam doa selepas azan tu ada doa wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu doa wasilah. Sebab itu kita bacalah doa lepas azan. Tapi ialah kalau tidak azan, bagaimana nak baca? Sebab itu baca. Dan disebutkan doa wasilah ini syafaatnya ada dua. Satu syafaat dari akhirat, ataupun yang kedua tafsirannya syafaat ketika di syurga. Maksudnya kalau kita duduk di syurga yang bawah, dengan syafaat Nabi SAW kita boleh naikkan ke syurga Firdaus. Bukan payah nak. Tapi janganlah baca doa je semayangnya, tidak. Dia betul-betul tunggu azan je. Tunggu azan dah, azan. Baca doa. Semayang tak? Itu problem lah. Maknanya semayang lah. Tuan-tuan, kita balik. Itu cerita sikit lah apa disebut Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Sebab itu tuan-tuan, kita nak ada hubungan dengan masjid. Hubungan tu, ya, kita kuliah maghrib je tuan-tuan, jangan risau. Saya tahu ni ramai yang balik kerja nak solat isyak, jadi kita tak panjang-panjang tuan ni. Jadi tak dan habis, kita sambung lain tahun lah, bawa tenang. Tuan-tuan, sekarang ni nak membina hubungan tu dulu, supaya orang yang datang ke masjid, bila dia tengok pipe tak ada, dia rasa tanggungjawab dia tengok pipe tu untuk diganti. Ada tak kita rasa tengok pipe dekat masjid kita tak ada, belilah pipe, tapi dia taklah pergi tukar sendiri, takut kena tangkap pula nanti. Orang ingat dia mengambil pipe tu, bagi kepada imam ke jawatan kuasa ke, ni pipe saya tengok ada dua pipe tak pasang apa nama ni, tak ada kepala dia ni, saya dah tengok dah, memang ngam, ambil. Apa masalah kita? Hubungan dengan masjid. Kita nak supaya masyarakat tengok, kalau sekiranya masjid diceroboh, kita rasa tanggungjawab. Kalau dulu-dulu, orang dulu hubungan dia dengan masjid kuat. Cerita klasik lah, cerita klasik. Tuan-tuan, 8.43 kita ambil 10 minit, saya berhenti. Jadi orang yang datang untuk solat isyak jangan risau, 10 minit. Tuan-tuan, orang dulu dia punya hubungan dengan masjid kuat. Bila masjid terbakar, semua datang.
Yang nak tolong padam, yang bawa beldi, yang bawa gayung, bawalah apa boleh untuk nak padam, walaupun memang genap juga masjid. Tapi ada orang datang bawa parang. Kan? Dia angkatnya parang. Siapa yang bakar masjid? Dia kata dia. Marah menor dia. Orang kata sabar tuan, sabar. Tak, biar aku libas dengan parang. Orang kata sabar tuan. Tak, ini masjid, tak boleh sabar ni. Ini memang tak ada kerja punya orang. Tak sabar tuan. Agaknya tuan ni pengurusi masjid sini. Aku bukan pengurusi, kata dia. Agaknya tuan marah sangat ni pasal tuan imam sini. Aku bukan imam lah, kata dia. Atau tuan ni jemaah tetap masjid ni. Aku ke masjid pun tidak. Tu dia. Dia masjid tak pergi, tapi dia semangat dia pada masjid. Jadilah sekurang-kurang tuan-tuan dia rasa ada hubungan dengan masjid. Sekurang-kurang daripada orang tengok masjid, masjid masuk babi, dia tukang komplain pula. Itulah. Kan dah masuk babi masjid, kata dia. Itu kerja dia. Patut kita sebagai sebahagian yang daripada masjid, bagaimana kita nak rasa ada hubungan. Kita cerita ni tuan-tuan, macam mana kita nak harmonikan jemaah di masjid ni, bagi ada hubungan. Bagi semua jemaah ada hubungan dengan masjid. Itu penting. Sebab itu kita nak sebut masjid pun jangan macam-macam sangat. Kadang-kadang kita macam-macam law sangat. Budak-budak tak boleh datang. Ada satu masjid saya tengok duk bincang pasal budak-budak sampai ke sudah. Saya tengok kotak siap saya dalam WhatsApp group tu, seminggu hampir cerita pasal budak-budak. Macam-macam cadangan. Ada yang cadangkan selagi budak-budak tu tak boleh duduk diam, jangan bagi duduk masjid. Kalau macam tu orang tua pun tak ke masjid pasal dia pun tak boleh duduk diam. Kadang-kadang kita punya cadangan ni tuan-tuan, cubalah kita berbalik kepada Quran dan Sunnah. Barulah kita dapat bagi satu penyelesaian. Ini pakai kepala masing-masing punya cita rasa. Ada yang bagi cadangan, kita sediakan satu bilik di belakang sana untuk budak-budak, jadi playground, biar dia main kat sana diam-diam. Bagus juga cadangan tu. Ya, bagus. Apa yang tuan-tuan pelik pergi Masjid Besi tu? Masjid Besi Putrajaya tu, sebelah dia JAKIM. Masjid Besi tu sebelah dia JAKIM. Belakang masjid tu tuan-tuan, berapa punya besar playground dia. Bukannya budak saja, bapak budak pun boleh masuk dalam tu. Apa masalah? Dia yang jadi masalah playground tu kalau orang tua. Orang tua yang duduk playground, budak-budak duduk dengan ceramah. Itu problem lah. Tak, saya nak sebutkan tuan-tuan, macam mana kita nak harmonikan. Ini jadi masalah. Melainkan kita balik-balik kepada Quran dan Sunnah. Wujudkan dulu perasaan masing-masing dengan masjid. Kita wujudkan hubungan kita. Pastikan kita, keluarga kita ada hubungan dengan masjid. Dari segi masanya, dari segi diri kita, dan dari segi harta kita. Ada bahagian daripada harta kita untuk masjid, ada bahagian daripada masa kita untuk masjid, ada bahagian daripada diri kita untuk masjid. Sama juga lah pihak masjid pun sama. Bagaimana untuk nak memotivasikan orang datang? Bawalah masalah budak-budak. Kalau rasa kita tak nak pakai pandangan duduk dalam soft yang sama, tak ada masalah. Dua-dua pandangan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan suka boleh buka. Ini dah banyak kali dah saya sebut tuan-tuan. Kat TV, habis semua TV dah saya sebut. TV Hijrah saya dah sebut rancangan saya dulu, Cinta Ilmu. Dalam TV 3 Al-Kuliah saya dah sebut. Dalam TV 9 Tanyalah Ustaz pun saya dah sebut. TV 1 pun saya dah sebut. Apa TV lagi ada? TV Cina dengan TV India aja belum sebut. Soal kanak-kanak dalam masjid ni ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan boleh buka kitab orang Melayu lagi senang tu, yang dikeluar oleh Mufti Brunei Darussalam. Pasal Brunei ni pure Syafi'i. Dua pandangan. Satu, membatalkan soft. Yang kedua, tidak membatalkan soft. Bahkan di Brunei dia kata ambil pandangan yang lebih ringan, tidak membatalkan soft. Sama ada budak-budak atau orang yang tak sah solatnya, orang gila ke dan sebagainya. Apa yang kita pening-pening kepala? Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang kita pergi ambil pandangan yang berat, buat apa? Ambillah pandangan yang ringan. Tapi tak apalah, kalau tak nak letak dalam soft yang sama, letaklah soft belakang. Apa masalah? Suruh budak-budak tu solat. Masa solat, dua orang jaga, mungkar nakik, kiri kanan. Diamlah budak tu nanti. Korbanlah dua orang tu. Maghrib dia,
Isyak kan dua orang yang lain pula. Begitulah bergilir. Tak ada masalah. Tapi kita ni nak membina hubungan masyarakat, jangan dipotong. Dan jangan ditentu-tentukan. Masyarakat ni, orang ni boleh datang, orang tu tak boleh datang, orang ni boleh. Ini problem kita. Akhirnya orang tidak ada hubungan dengan masjid. Akhirnya masjid kita kosong. Maka kita pun mulalah membacakan hadis. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan jadi kiamat melainkan lepas orang berbangga-bangga dengan masjid. Masjid besar orang tak ada. Orang tak ada tu tuan, pasal kau macam-macam hal sangat. Budak tak boleh bawa, mak tak boleh datang, semua tak boleh. Tuan faham ke tidak? Pasal nak habis tu marah sikit lah. Saya sebut ni tuan-tuan, yang ada dalam kitab ni. Sebab itu kita hari ni, kita nak galakkan orang ke masjid. Baik yang muda, baik yang tua. Kita dah okey dah, alhamdulillah. Sekarang ni lebih baik keadaannya. Kalau dulu datang kalau pakai seluar ni memang jawapannya kena pandang 10 kali. Zaman kemplikat dulu. Betul? Kalau tak baju Melayu, tak kemplikat, jangan main-main. Ni kalau kacang main macam ni lagi tak boleh pakai. Kan? Pakai t-shirt macam itu tak boleh. Dulu. Sekarang alhamdulillah lebih baik dah. Masyarakat lebih faham. Bagus. Tapi kita nak bina hubungan. Beri lagi. Tuan-tuan kena ingat, yang datang ke masjid orang, bukan malaikat. Kalau tuan-tuan tak perasan, saya ulang balik. Yang datang ke masjid ni semuanya orang, bukan malaikat. Sebab itu kita sekarang tuan-tuan tengok, dah ada kursi menyandar. Yang putih-putih itu semua kursi menyandar dipanggil. Kalau tidak, orang cari tiang, orang cari dinding. Sediakan kursi menyandar banyak-banyak. Nyandarlah, apa masalah? Pasal manusia, orang nak rest. Tapi kita kadang-kadang macam-macam sangat undang-undang. Duduk kena tegak, jangan konak-konak, bergerak pun tak boleh. Gila ke? Ini orang lah. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini episod pertama. Dan cerita pasal masjid ni panjang tuan-tuan. Tapi ni kita kuliah maghrib je, buat tenang. Saya janji 10 minit tadi dah habis dah. Lain masa kita sambung lagi episod yang lain. Banyak lagi sebenarnya nak bincang pasal masjid ni. Mudah-mudahan lah tuan-tuan, sikit hari ni saya nak bagi tahu pada semua, baik pada jemaah, baik tuan kuasa, baik kita yang hadir, kita sama-sama membina hubungan. Apa saja yang boleh membina hubungan masjid dengan masyarakat, apa saja yang membina hubungan masjid dengan jemaah, maka kita buat. Kerana apabila adanya hubungan masyarakat dengan masjid, jemaah dengan masjid, insya-Allah masjid akan automatik orang datang. Automatik, sebab semua rasa ada hubungan dengan masjid. Sebagaimana orang rasa ada hubungan dengan Baitullah. Wa adzim bin nasi bil hajj. Serulah orang kepada haji, kata Allah Ta'ala. Ya'tuka rijalan, orang akan datang walaupun jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, walaupun dengan menaiki unta-unta yang kos. Kenapa? Kerana Allah letakkan hubungan manusia dengan Baitullah. Jadi kita jangan putuskan hubungan orang dengan masjid. Bina saja hubungan, dia akan datang sendiri. Azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu azan kita tak payah panggil orang. Oi, marilah masjid, oi. Ada? Tak ada. Cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana orang yang ada hubungannya, dia akan automatik datang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tentang pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fauj, orang akan datang berpuak-puak, berpusu-pusu. Kenapa? Sebab masing-masing ada hubungan dengan masjid. So, satu je malam ni. Jadilah cuba buat dulu. Kan ceramah panjang-panjang pun tuan-tuan tak buat, letih ceramah je. Habis heliuk. Tuan-tuan. Kan? Betul tak bang? Kan? Kita buat dulu. Tuan-tuan, fikir apa benda nak bagi hubungan masjid dengan masyarakat, apa yang boleh menghubungkan masyarakat setempat kita dengan masjid, dengan rumah Allah ni. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan harmoni hubungan di antara para jemaah dan juga masjid, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekadar tu dulu untuk malam ni. Saya ucap terima kasih lah pihak masjid. Dan minta maaf lah tuan-tuan, sikit je dapat bincang. Maklumlah kuliah maghrib. Saya pun tengok ramai yang balik meninggal sebab tuan-tuan ni masjid tepi jalan. Dia kena raih juga. Ada orang dia berhasrat untuk nak solat isyak. Maghrib dia tak sempat, on the way. Jadi isyak dia harap dapat berjemaah. Tiba-tiba kita pukul 9 pun tak habis, 9.30 pun tak habis. Mabuk kawan tu tunggu.
Tak guna betul, aku balik jugalah kata dia. Sungguh tuan-tuan, kalau kita punya masjid ni terpelosok ujung tak apa, pasal tuan-tuan masjid tepi jalan. Orang ni tuan-tuan sebenarnya ramai orang nak singgah semayang, ramai orang nak solat berjemaah. Maghrib dia tak sempat, sangkut jam, dia nak semayang isyak. Tapi bila dengar kuliah, dia kata ni memang jam-jam dengar suara ni lagi panjang kuliah ni kan. Baiklah aku balik kata dia. Sudahnya dia pun tak dapat hari tu semayang dekat masjid. Pagi dah bekerja dah, Zuhur asar dekat pejabat, Maghrib pun tak sempat, dia harapkan isyak. Betul bang? Jadi tuan-tuan, susah panjang kita semayang. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan di luar sana ada sahabat saya bawa kacang Jepun. Siapa yang nak kacang Jepun boleh dapat di luar lah. Ya, ada kacang Jepun. Ya, kacang tu kacang Malaysia tapi dia bahasa jual sejak daripada Jepun. Jadi dia panggil kacang Jepun, nisbah kepada Jepun. Siapa yang nak ada di luar sana. Dan ada kurma apa nama ni, Nabi yang ditanam di tanah haram, yang kata Nabi SAW, man tasabbaha bisab'i tamrin, siapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma. Yang ini kata para ulama, kurma yang ditanam di tanah haram. Ya, ada di luar sana. Siapa yang nak, saya pasal baru balik Mekah. Ya, saya memang tiap bulan ke Mekah, 2 minggu Mekah, 2 minggu sini. Jadi saya ada bawa sikit. Itu pun siapa yang nak, gunalah tuan-tuan untuk apa-apalah. Kerana Nabi kata dia selamat daripada sihir dan juga racun. Badan kita ni pun kita makan macam-macam jadi racun. Possible. Tuan-tuan ni, saya sendiri pun amal. Saya amal tu baru lagi. Kenapa? Sebab saya pun baru jumpa kurma yang memang confirm ditanam di tanah haram. Sebelum ni tanam di Iran, sebelum ni tanam di Tunisia. Yang itu buat makan-makan boleh. Jadi tuan-tuan, kalau tak cukup, tuan-tuan tak payah berebut lah, bagi orang yang perlu saja dulu, yang ada niat apa-apa. Yang tak ada apa, pergi kat konsep, beli dekat situ. Itu buat makan-makan. Faham? Ya, wallahu alam. Dan ada brosur umrah saya tu, ya, bolehlah siapa-siapa nak tengok. Kalau susah sangat, tuan-tuan bukan jauh no, datang je kat pejabat saya Sungai Plong tu, depan balai polis Sungai Plong, ya, untuk umrah bulan 4, 5, 6 dan juga untuk tahun ni insya-Allah. Wallahu alam. Aku lu qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minna minkum.